InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada hari ini. Marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita, iaitu kita meningkatkan lagi satu perasaan rasa syukur pada Allah, rasa untuk kita berubudiah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa untuk kita sama-sama berusaha mendekati Allah. Sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, bebaskanlah kami daripada syirik, ya Allah, syirik yang kami tahu ataupun tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, hidupkan kami bersama Islam. Jadikanlah hari ini hari yang penuh dengan sunnah, dengan Islam, dengan perjuangan Islam. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, matikanlah kami dalam keadaan Islam, mati kami dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita panjangkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita berselawat pada Nabi dengan perasaan rasa rendah diri kita kepada kebenaran Allah, dan kita merasakan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pada hari ini, kita akan sambung lagi assignment kita yang bermula dengan tajdid iman, tajdid ikhlas dan tajdid zuhud. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Dan setelah kita membincangkan tajdid ikhlas, sebenarnya untuk membincangkan tentang ikhlas ini banyak lagi, panjang lagi tajuknya tu.
tapi kita ambil sekadar untuk kita sama-sama menjadikan panduan. Kita melaksanakan. Yang penting ialah kita melaksanakan. Apakah rahsia untuk kita kuat dalam melaksanakan? Ialah kita rendahkan diri kita. Kita terima apa yang Allah beri. Kita merendahkan kepada kebenaran Allah. Siapa yang paling kuat tawaduknya kepada kebenaran Allah, maka dia semakin banyak mendapat hidayah Allah. Jadi sebelum kita bincang kepada untuk melihat kepada zuhud, tajdid zuhud, maka kita ingin buat sedikit mukadimahnya. Kalau tak sempat hari ini, kita akan buat besok juga, iaitu insya-Allah berkenaan dengan iman, tajdid iman. Tajdid iman kerana ia merupakan kunci kepada assignment yang lain. Dan untuk kita tajdid iman itu, maka kunci kita untuk meningkatkan berkemampuan melakukan amal sebagainya itu ialah ma'rifatullah. Jadi kunci kita ialah mengenal Allah. Dan kita pula, sejauh mana kita boleh kenal Allah, sejauh mana cahaya Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati kita untuk kita kenal Allah itu, tergantung pula kepada tahap kebersihan dan tahap hidupnya hati kita. Maknanya kalau hati kita kotor dengan dosa, hati kita kotor dengan perkara-perkara yang Allah tak suka, maka dia akan menyukarkan kita untuk nak kenal Allah. Walaupun kita ilmunya tinggi, mungkin kita dah belajar dah ilmu tauhid, walaupun kita dah beramal dengan amalan yang banyak, tapi kalau hati kita tidak jaga, maka dia akan menghalang kita untuk kenal Allah. Begitu juga kita menghidupkan hati. Menghidupkan hati ini bukan hanya sekadar kita menjaga diri kita daripada dosa-dosa. Untuk bersihkan tu kita kena jaga daripada dosa, dari perkara yang Allah tak suka, kan, itu untuk nak membersihkan. Dan kita nak menghidupkan hati ini adalah dengan kita memperbanyakkan kita kata zikir kita, memperbanyakkan amal soleh kita, kan, memperbanyakkan. Dan dengan niat yang betul. Niat semalam kita bincang, niat yang betul. Maka salah satu daripada perkara yang kita telah pun bincang-bincang, banyak kalilah kita bincang, sebab saya tekankan aspek ini sebagai aspek persiapan di akhir zaman, yang lebih daripada aspek yang lain, iaitu kita kena faham latihan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak disebut, mungkin kalau ada sebut pun secara tidak langsung, tetapi sebenarnya perkara ini adalah merupakan inti kepada mengenal Allah, ataupun kita kata isi kepada mengenal Allah itu, iaitu sejauh mana kita telah bersihkan hati kita. Bila hati sudah bersih, bila hati kita telah hidup dengan amalan zikir dan sebagainya, maka salah satu daripada yang akan mempercepatkan kita untuk kenal Allah ialah proses untuk mengalihkan fokus kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, pemikiran kita, fokus kita itu, perhatian kita itu, daripada kita melihat makhluk, kita terus melihat kepada Allah, terus kita hubungkan dengan Allah. Maknanya perkara yang akan mempercepatkan kita untuk kenal Allah ialah apabila kita melihat makhluk, kita melihat qada dan qadar yang ada di depan kita, apa saja yang berlaku pada kita, maka fokus kita bukan pada makhluk itu, bukan pada perkara yang kita nampak, yang kita dengar, tapi fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah, macam itu. Ini lagi cepat kita memproses diri kita seperti itu, maka insya-Allah lagi cepat kita kenal Allah, lagi cepat kenal Allah. Jadi kalau kita masih lagi melihat makhluk sebagai makhluk, terputus daripada Allah, maka kita lambat nak kenal Allah. Sebab tu latihannya ialah sebenarnya kita kena melihat sesuatu itu, terus kita hubungkan dengan Allah langsung, secara langsung. Istilahnya kita musyahadah, mempersaksikan Allah dalam kehidupan yang ada. Kita tengok Allah. Kita tak nampaklah secara fizikal,
Kita nampak makhluk lah kan. Kita nampak diri kita, kita nampak masalah kita. Tapi kita tidak boleh ikat, tidak boleh menghubungkan dengan Allah. Inilah yang akan melambatkan kita untuk mengenal Allah. Jadi latihan mengenal Allah ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan juga telah ditunjuk oleh para ulama kita, tuan-tuan guru kita, bahawa fokus kita kepada Allah itu mesti lebih utama daripada fokus kepada makhluk. Dan inilah menjadi asas kepada kenapa manusia itu melupakan Allah. Kenapa manusia itu melalaikan Allah, termasuk diri kita sendiri. Dalam amalan harian. Amalan harian pun kita masih boleh lupa, lalai. Kita beramal tapi masih lalai. Jadi apa yang mereka lihat atau yang kita lihat itu sebenarnya hanyalah zahir. Kita melihat dengan pandangan zahir saja. Kita tidak melihat dengan pandangan yang menembusi makhluk itu. Siapakah yang menjadikan dia? Siapakah yang memberi masalah itu? Siapakah yang memberi kita kata kekuatan itu, kalau orang tu kuat contohnya. Jadi apabila kita hanya melihat yang zahir sahaja, melihat zahir, kita terputus ataupun tidak tembus daripada senario, keadaan, suasana kepada yang menjadikan makhluk itu, maka kita terputus dengan Allah. Jadi sebab itulah lagi cepat kita boleh menghubungkan Allah dalam setiap perkara yang kita berhadapan dengannya. Mata kita, telinga kita, hati kita, fikiran kita. Kita melihat sesuatu, kita hubungkan dengan kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, jalal Allah, jamal Allah, sifat Allah. Maka lagi cepat kita kenal Allah. Ini kunci dia. Ini tajdid iman. Kita nak kena lakukan macam itu. Ini saya ulang kaji sebenarnya apa yang kita telah bincangkan sebelum ni. Tapi maknanya saya nak ulang kaji sebab sebelum kita berbincang pada tajdid dan zuhud ini, kita kena faham yang ini dulu. Ini perkara yang paling asas. Dan perkara inilah juga sekiranya tidak berlaku, iaitu kita hanya melihat makhluk sebagai makhluk. Kita tidak dapat melihat, tidak dapat mengesan sifat Allah di sana. Af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama-nama Allah yang ada pada perkara yang berlaku di depan kita itu, maka akan menjadikan kita tidak kenal Allah. Kita tak kenal Allah. Kita tak akan kenal Allah. Kita tahulah Allah, tapi kita tidak kenal Allah. Maka sebab itulah bagi mereka yang telah memproses diri mereka untuk melihat Allah di dalam kehidupan mereka. Maksud melihat Allah di sini ialah mereka melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Apa yang berlaku ni perbuatan Allah, ni izin Allah, ni izin Allah. Apa yang berlaku ni ini ialah sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa yang berlaku ni nama-nama Allah. Rahman, Rahim tu nama Allah juga kan. Jadi bila kita mula melihat itu, maka kita akan dapat menikmati banyak nikmat yang Allah anugerah. Allah akan anugerahkan banyak nikmat kepada manusia yang mengenal dia. Jadi nikmat ini mungkin kita tak boleh ceritalah dekat dengan bahasa kita, sebab Allah memberi kepada seorang tu yang dia sayang. Bila Allah izinkan kita kenal dia, maknanya dia sayang kita. Maknanya dia sayang kita. Kalau kita susah nak kenal Allah, susah nak ingat Allah, zikir, susah nak berfikir, susah, maka sebenarnya masih ada yang menghalang kita dengan Allah. Ada benda yang menghalang kita dengan Allah. Dan perkara itu kena tengok diri kita dulu, jangan tengok orang lain. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Kenapa diri kita sendiri yang menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita sibuk dengan kerja, sibuk pagi malam, petang, siang, malam, sibuk dengan kerja. Sampaikan sibuk kita tu terputus daripada berzikir, mengingati Allah, berfikir, tafakur. Sibuk daripada sampai tak boleh nak solat dengan betul. Kan, tergesa-gesa. Solat pun tergesa-gesa. Jadi sebenarnya ada benda yang Allah tak suka kat kita yang kita kena check. Kalau susah benda-benda yang ada dalam hati diri kita ni, susah kita nak dekat dengan Allah, adalah benda. Jadi kita kena check muhasabah. Bukan Allah yang tak suka kita. Allah yang tak sayang kita bukan, tetapi kita sendiri ada perkara yang menghalang kita dengan Allah. Ini satu ni asas kepada iman. Nak tajdid iman kita di akhir zaman, kena melihat akan sejauh mana kita ni mendekati Allah. Ini proses yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan sebagai jalan-jalan untuk menuju kepada Allah. Maka pada umumnya bolehlah kita perhatikan akan ada 3 perkara, 3 tanda. 3 tanda yang mana apabila
kita sudah mula mengenal Allah. Hati telah mula mengenal Allah. Ada banyak tanda, antaranya 3 tanda kita boleh perhati pada diri kita lah. Kan? Ini benda yang penting. Benda yang penting. Yang pertama sekali, kan, anggota jawarih kita, anggota jasad kita, fizikal kita. Mereka yang telah bermakrifat kepada Allah, yang kenal Allah itu, dia akan jadi tenang. Dia tenang. Jadi tenang aja. Apa pun keadaan, dia tak panik. Tidak mudah panik. Berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan cobaan dalam hidupnya, berhadapan dengan kesusahan dalam hidupnya, berhadapan dengan masalah dalam hidupnya. Kan? Dia punya fizikal dia, kan? Fizikal dia tenang, tak kelang kabut, tak panik, tak tergesa-gesa, relax aja. Dia tenang. Bukan kata dia malas, dia tenang. Jadi yang pertama sekali, tanda kita dah mula kenal Allah ialah kita melihat kita dah mula boleh bertenang, tamakninah, bertenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu tanda secara umum, kan. Kita boleh perhati secara umum. Kalau kita lihat ada pada kita, kita syukur sebab kita dah mula tenang bersama Allah. Kita melihat sesuatu perkara, kan, ni virus new variant yang baru ni. Saya sebenarnya telah pun diberikan beberapa maklumat oleh kawan-kawan kita, dan saya telah melihat artikel-artikel yang ada. Sebenarnya virus yang baru ni bukanlah sebagaimana yang disangkakan. InsyaAllah kita akan buat dalam Zoom. Saya tak boleh buat dalam FB, buat dalam Zoom. Bukanlah sebagaimana yang disangkakan. Tetapi yang bahayanya bukan virus. Antivirus yang bahaya. Tapi tak apalah, nak sebut kat sini, kita hari ni kelang kabut, virus ni, kan. Dia ada sebab, dia punya, apa dia panggil? Dia punya artikel dia. Artikel ni dibuat oleh pengkaji daripada Amerika, University of Washington University contohnya, dan sebagainya. Ada buat mengkaji tentang varian yang baru ni. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang tu mati? Apa yang sebab Allah yang ambil nyawanya, tapi sebab dia apa? Bukan varian baru, tapi benda lain. Dan benda ni WHO baru tahu, baru tahu. Tak apa, nanti bila ada masa kita. Jadi bila kita tengok benda-benda yang menyebabkan orang panik ni, kita panik kan. Jadi orang yang kenal Allah, dia tak panik. Kenapa dia tak panik? Sebab dia tahu itu semua daripada Allah. Daripada Allah semua tu. Dan Allah yang jadikan. Kalau benar pun virus itu virus yang berbahaya ataupun penyakit yang berbahaya, maka Allah yang bagi. Bila Allah bagi, tentu ada kebaikan. Tentu ada kebaikan, ada hikmah, maka dia tak panik. Itu nombor satu. Nombor satu. Yang kedua, tandanya ialah kehidupan mereka. Kehidupan kita keseluruhan akan menjadi aman, damai. Aman. Tidak ada ketakutan. Tadi tenang. Yang kedua, tidak ada ketakutan. Sehingga tidak ada stres. Tak ada stres. Kita hanya stres. Kerja banyak sikit stres, ini sikit stres, semua stres. Stres saja. Kan? Jadi apa pun keadaan berlaku, dia aman. Dia tidak stres. Ini kelebihan orang kenal Allah. Ni nikmat ni Allah bagi. Jadi sebab tu kita kena proses untuk nak mengenal Allah tadi. Yang ketiga, kita akan mempunyai kekuatan rohiyah. Kekuatan rohiyah. Roh kita, hati kita kuat. Sebab roh dan hati kita terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah. Bila terikat dengan Allah, dia akan jadi kuat. Dia akan jadi kuat. Ini yang penting sekali. Yang tenang, yang aman itu adalah merupakan dia punya tanda-tanda. Tapi sebenarnya ialah, kan, roh kita akan jadi kuat. Apabila roh kita kuat, maka kita akan boleh mengalahkan, kan, syaitan yang berbisik. Syaitan kita boleh kalah. Malahan syaitan, jin tak akan berani mengganggu kita. Ini rahsia ni. Orang yang ada gangguan sihir, orang yang ada gangguan saka, kan, kemenangan rohiyah dia, kekuatan roh dia, hati dia akan menyebabkan, kan, syaitan dan jin pun tak berani nak pergi ke dia. Kalau pergi pun Allah bantu kalahkan syaitan dan jin. Kalau kena pun dia sakit sebab apa? Sebab Allah izin sakit, sebab Allah nak ampunkan dosanya. Sakit itu tidak memudaratkan dia. Sakit itu tidak memudaratkan dia. Sakitlah tapi tidak memudaratkan. Memudaratkan akhirat dia lah. Dunia ni mungkin dia sakit, tapi akhirat dia tidak mudarat. Jadi kita lihat di sini, orang yang kenal Allah, jiwanya akan kuat. Maka dia akan mencapai kemenangan. Boleh lawan syaitan. Syaitan, jin takut dengan dia. Kemudian itu nafsu. Dia boleh lawan nafsu.
Tetapi syarat dia apa? Bila kita mula kenal Allah. Bila mula kenal Allah, dia akan dapat ni. Allah akan bagi. Ini satu yang luar biasa. Saya bagi satu contoh. Tentang bagaimana keadaan yang ada. Contoh ni, kita melihat bagaimana sesungguhnya proses hidup kita ni mesti kembali kepada Allah. Prosesnya. Maknanya mata kita, telinga kita, hati kita, fikiran kembali kepada Allah. Apa sahaja kita melihat, kita hubungkan dengan Allah. Ini dia punya proses dia tadi. Baik, saya bagi satu contoh tarbiyah yang ada pada masyarakat hari ini. Kan? Tarbiyah yang ada pada masyarakat hari ini apa dia? Percaya pada diri. Kita mesti percayakan diri kita. Ini motivasi lah, motivator. Pakar-pakar motivator kata, percayalah kepada diri. Percaya kepada diri kita. Itu penting untuk mencapai kejayaan. Nak mencapai kejayaan, kita percaya pada diri kita. Itu pakar motivasi sebut. Hari ini kita kata saya boleh kan. Malaysia boleh, boleh berlaku, tapi tak boleh juga. Nak sebut kat sini masyarakat hari ini yang didasarkan oleh sekular, yang didasarkan oleh apa nama ni, ilmaniyah, iaitu etis, tak percaya Tuhan kan. Maka dia buat teori-teori, kita kena percaya diri kita. Maka percaya diri kita itu saya boleh, maka itulah asas kejayaan. Kalau saya kata saya tak boleh, maka sebenarnya saya dah tak berjaya dah. Macam itu kan. Itu apa ni, pakar-pakar kita sebut kan. Jadi sebenarnya kita lihat itu adalah kepercayaan Majus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Majus ni apa? Majus ni adalah orang yang menyembah api. Menyembah api ni, api itu apa? Syaitan, iblis, Lucifer. Nabi sebut dalam hadisnya yang saya pernah baca pada tuan-tuan sebelum ini. Dan hadisnya berkenaan dengan setiap umat itu ada majus. Setiap umat itu ada majusi. Iaitu penyembah api. Penyembah api ni penyembah iblis lah. Api kan iblis. Maka dia kata majus di kalangan umat aku. Orang majusi di kalangan umat aku ialah mereka yang tidak mempercaya kepada qada dan qadar. Tidak mempercaya kepada qada dan qadar. Apa maksud tak percaya pada qada qadar? Bila kita kata saya boleh, itu asas kejayaan. Maka kita dah buang dah faktor qada dan qadar. Kita dah buang dah faktor adanya Tuhan, adanya Allah yang Maha Berkuasa yang menentukan. Kita dah buang dah. Kalau kata saya boleh, insya-Allah, itu lain. Insya-Allah, saya boleh, insya-Allah, itu lain. Tapi saya boleh, Malaysia boleh. Ada orang tulis tu, Malaysia boleh. Baik, jadi maknanya pakar-pakar motivasi mengatakan saya boleh. Siapa yang percaya kepada dirinya, maka dia akan mencapai kejayaan di dunia ini. Walaupun dunia ini penuh dengan persaingan, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Tapi benarkah kaedah ni? Kaedah ni bertentangan dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaedah yang Rasulullah ajar kita? Rasulullah suruh kita percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yakin kepada Allah. Dan kemudian percaya pada diri. Setelah kita percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Baru yakin pada diri. Sebab diri kita ni asalnya tidak ada. Diri kita ni tidak ada kekuatan. Diri kita ni hamba, lemah. Diri kita yang penuh dengan kefakiran, keaiban, kehinaan, kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan. Ini diri kita. Diri kita sentiasa berada dalam kelemahan. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku kepada kita melainkan dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku kepada kita melainkan dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Tiba-tiba kita percaya kat diri kita lebih daripada percaya ke Allah. Macam mana kita tu? Macam mana? Sebab tu ramai orang tak berjaya. Kalau berjaya pun dia dapat setakat yang Allah SWT dah rezekikan pada dia. Sebab itulah, benarkah kepercayaan pada diri itu akan mencapai kejayaan? Benarkah? Tak benar. Sebab siapa kita nak bagi kejayaan pada diri kita? Siapa kita nak bagi keselamatan pada diri kita? Siapa kita? Kita hamba. Dan kita hamba. Tadi nombor 1, percaya pada Allah. And put your trust in Allah. Percaya kepada Allah. Yakin pada Allah.
Nak berjaya, Allah lah yang bagi kejayaan. Kalau orang tu gagal, Allah lah yang menggagalkan dia. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yakin bahawa tidak ada suatu pergerakan melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada satu perkara yang berlaku melainkan dengan izin Allah yang Maha berilmu. Mungkin kita nampak macam tak bagus, kita sakit kan? Mungkin nampak macam tak bagus, ada cacat, mungkin nampak tak bagus. Kalau boleh kita tak nak cacat, kalau boleh tak nak sakit, kalau boleh tak nak kena buang kerja, kalau boleh tak nak ada aksiden, tak nak ada kematian, tak nak ada semua, tak nak yang tak baik, kita tak nak kalau boleh kan? Kita kata macam tak bagus, tapi Allah yang Maha berilmu, Maha bijaksana, Al-Alim, Al-Hakim, Allah yang Maha agung tadi, dia menjadikan sesuatu yang kita tak suka, kan, tetapi banyak kebaikan daripada yang kita tak suka tu. Ini kehebatan Allah. Kita nak benda yang kita suka je, contoh kan, kita suka apa? Gula. Kita pun minum air gula, banyak-banyak minum air gula. Minumlah, sat lagi buah pinggang kita sakit. Buah pinggang kita sakit. Allah suruh kita puasa. Alah, kenapa nak puasa? Kenapa nak puasa? Puasa ni lapar, haus. Rupanya lapar dan haus tu boleh memberikan kekuatan pada tubuh badan kita. Kaji-kaji balik, rupanya puasa tu sihat. Sumu tasihu, sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bagus. Macam itu. Bangun malam, kita bangun malam letih lah, ngantuk lah. Aku dah kerja macam-macam siang, bangun malam. Rupanya bangun malam tu bagus. Menjadikan fikiran kita lapang, menjadikan hati kita tenang. Menjadikan kehidupan kita berseri-seri, bercahaya. Menjadikan kita ni lebih produktif bangun malam. Rupanya bagus bangun malam. Apa yang Allah perintah semua bagus. Jadi kita percaya pada siapa? Percaya kepada Allah atau percaya kepada diri kita sendiri? Kalau pakar motivasi kata, kita kena percaya diri kita, baru kita boleh berjaya. Kita percaya kita boleh buat yang itu, maka kita berjaya dengan itu. Kita percaya boleh buat yang ini, maka ini kita berjaya. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Itu hanyalah angan-angan kosong orang-orang bukan Islam. Yang terputus hubungan dengan Allah. Kita pun percayalah, pergilah motivasi, buat team building, tapi tak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh berlaku dalam kehidupan seorang yang beriman. Tidak ada tajdid. Kita nak tajdid, kita kena bersihkan fikrah kita. Ini fikrah, haza fikrah. Hazihi fikrah. Hazihi fikratuna. Haza fikratuna. Inilah fikrah kita. Fikrah kami. Iaitu untuk berjaya, kan, nombor satu, kita kena percaya pada Allah. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak tajdidkan iman kita. Kita nak tajdidkan iman kita. Kita nak tajdidkan diri kita supaya betul-betul berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai orang sering berkata bahawa apabila kita melihat seseorang itu percaya kepada dirinya, maka dia akan menang. Saya ni sebenarnya berjaya dalam bisnes ni sebab saya yakin saya boleh, dan sekian saya buat, dan Allah bagi kejayaan kat dia. Allah bagi kejayaan kat dia bukan sebab yakin dia. Allah bagi kejayaan kat dia sebab memang Allah dah rezekikan, dah takdirkan dia boleh berjaya tu. Bukan sebab dia kuat, bukan sebab dia pandai, bukan sebab dia yakin dengan diri dia kuat, dia hebat, dia boleh berjaya. Tak. Ada juga orang yang yakin dengan dirinya, yang buat sama formula macam dia, ikut apa dia buat, tak berjaya pun. Tak berjaya pun, tak sama dapat. Berapa orang boleh jadi macam Sultan Brunei? Berapa orang boleh jadi macam Sultan Johor? Dia seorang dia aja, sebab dia ada suasana dia, ada realiti dia, keluarga dia asal, kemudian ada susunan-susunan orang tertentu sehingga jadi sultan dan sebagainya, kan? Jadi itu dia punya kedudukan. Berapa orang boleh? Seorang dia aja. Sultan Johor seorang dia aja, Agong seorang dia aja. Sultan Brunei seorang dia sahaja. Kan? Allah, kan? Kita usaha macam mana pun, percaya diri macam mana pun tak boleh, tak dapat. Kenapa? Allah SWT yang menyusun. Hakikatnya begitu. Kalau kita jadi dapat pangkat tinggi, jadi pengarah, ketua pengarah, jadi seorang director, CEO yang berjaya, kita kata ini tentu saya percaya diri saya. Saya percaya diri saya. Salah. Itu adalah rezeki yang Allah dah qada dan qadarkan. Allah dah tentukan pada kita. Kan? Bukan sebab kita yakin. Jadi yakin pada Allah. Ini yang Nabi ajar. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin pada Allah, baru
kita berjaya. Kan? Kalau tidak berjaya di dunia, tak dapat di dunia, Allah bagi akhirat. Berjaya pasti. Maka lalu bagaimanakah kita seorang yang hamba, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan apa yang diberikan oleh Allah SWT, boleh kita percaya. Macam mana kita nak percaya pada diri kita sendiri kalau kita tak percaya kepada Allah yang memberikan segala-galanya? Jadi kita kena percaya pada Allah dulu. Yakin pada Allah dulu. Ini nak kenal Allah ni. Kita nak kenal Allah. Nak percaya pada apa yang Allah perintah. Nak percaya pada Allah yang apa yang Allah larang. Jangan buat. Percaya sebab Allah suruh. Allah suruh tinggal. Aku tinggalkan. Kenapa? Tak tahulah. Tapi bila Allah kata jangan, aku ikut aja. Macam itu. Allah kata, wala takrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Oleh kerana Allah suruh, aku pun buat. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu berjudi contohnya. Kan orang judi-judi tu kaya, genting tu kaya. Pembayar cukai paling tinggi di negara kita. Pembayar cukai paling tinggi di negara kita ialah Genting Highland. Genting tu. Tempat judi tu. Kan bagus untuk income negara. Tapi Allah kata jangan berjudi. Jangan. Jadi kita percaya ke Allah lebih daripada percaya ke orang cakap. Atau percaya yang mata kita nampak. Mata kita nampak apa? Mata nampak, dia ni pemimpin yang baik lah. Dia ni ustaz lah. Dia ni alim lah. Dia ni pemimpin yang baik. Bagus. Tapi Allah sebut, dia tak bertakwa. Dia tidak Islam. Dia Zionis. Dia orang bangsa Zionis. Kita pun percaya kat dia. Bolehkah kita percaya kat dia? Sedangkan Allah kata, jangan percaya kat dia. Janganlah kamu mengambil musuh-musuh kamu sebagai kawan-kawan. Jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu. Kan ada ayat tu. Ayat tu ada. Kita percaya ke ayat ke? Kita percaya ke apa yang kita pandang. Apa yang kita dengar. Apa yang kita rasa dalam hati kita. Kita kena percaya kepada Allah. Baru kita boleh kenal Allah. Kalau tidak, tak kenal Allah. Walaupun kita belajar tentang ma'rifatullah. Belajarlah sampai puluh tahun. Tapi bila kita tidak yakin dengan Allah, Allah tak nak. Allah tak teringin nak bersama dengan kita. Nak bantu kita. Allah biarkan. Engkau percaya pada diri engkau, maka aku biarkan kau dengan diri engkau. Biarkan dengan diri engkau. Maka sebab itu kita kena berpegang dengan al-haq. Al-haq itu ialah Allah. Bila kita percaya kepada Allah, percaya pada al-haq. Yang apa yang Allah bagi pada kita. Ini iman. Ini iman. Jadi sebab itu kita tengok hari ni, macam mana? Macam mana ni kan? Kita tak boleh nak benar-benar benar-benar melaksanakan apa yang kita nak buat. Kalau kita ikut semua dalam Quran, kalau kita ikut semua dalam hadis, habislah. Kalau orang dalam Quran kata potong tangan, kalau mencuri kena potong tangan, habislah nanti. Ramai yang kodong tangan dekat Malaysia ni. Ada orang cakap macam tu. Ramai yang akan kodong tangan kalau kita percaya kepada hukum Allah ni. Ramai orang akan kena lempar, kena rejam kalau kita ambil hukum Allah. Itu orang yang tak percaya pada Allah cakap tu. Itu orang yang tak percaya pada Allah cakap. Kita pun ambil dia sebagai pemimpin. Bagus dia cakap. Bagus dia buat. Dia banyak memberi pembangunan kepada negara kita. Negara kita ni dibawa, dialah yang membawa kemakmuran kepada negara kita. Dialah yang membawa kebaikan kepada negara kita. Kita pula menjadikan dia Tuhan. Baguslah dia. Baguslah dia. Kan kita pula melihat dia sebagai pemimpin, sebagai Tuhan pula. Dahlah dia tak percaya Tuhan, kita mempertuhankan dia pula tanpa kita sedar. Tak sedarlah. Kita tak cakaplah dia tu Tuhan. Tapi cara kita mengagungkan dia, percaya pada dia. Walaupun yang dicakap tu benda yang bertentangan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran kata apa? Jangan ambil kawan-kawan daripada musuh Islam. Musuh tidak boleh dijadikan kawan. Tak boleh. Ni Quran sebut, hadis sebut. Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali walan tarda, lan lam nun, lan tarda, lan ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tidak akan reda mereka ini, Yahudi dan Nasara, hatta sehinggalah kamu ikut apa yang mereka buat, apa yang mereka nak. Kamu keluar daripada Islam lah. Jadi kita pula hari ni ambil pula Yahudi.
Kan? Baru-baru ni cerita pasal Israel menyerang Gaza. Keluar dalam TV. Saya tak tengok TV, saya tengok YouTube aja sebab saya tak ada TV. YouTube ni pun tengok sebab nak tahu apa benda berlaku perkembangan. Ada seorang dia kata kita kena boykot produk Israel. Jangan bagi langsung produk Israel masuk ke dalam negara kita ni, Malaysia ni. Tapi masa dia memimpin dulu, dialah yang bawa masuk Israel ke dalam negara kita. Dia yang bawa masuk Israel. Kan? Pandang ke timur, bukan pandang ke Quran. Contoh. Saya tak sebut siapa-siapa, tapi saya rasa ramai tahulah. Jadi kita lihat hari ini, bagaimana cara kita hari ini nak berjaya, sehingga kalau kita percaya kepada manusia lebih daripada percaya kepada Allah. Kita kena percaya kepada Allah lebih. Ini hakikat tajdid iman. Barulah kita akan boleh mengenal Allah. Barulah boleh mengenal Allah. Barulah boleh mengenal Allah. Saya pun tak ada TV kan. Dia ada, bukan masalah ada TV tak ada TV, masalah tengok-tengok. TV tu kadang-kadang mungkin kena ada, tapi tengok tak tengok. Apa benda kita tengok. Jadi nak tengok dia punya hakikat dia. Baik, sebab itulah. Kerana itu kita lihat hari ini sering kita melihat orang yang percaya pada dirinya hebat dia, tapi gagal. Banyak. Kenapa? Sebab yang bagi pada kita berjaya itu bukan kekuatan kita, kepandaian kita. Yang bagi itu ialah Allah. Allah yang bagi, kita terlupa. Allah yang bagi. Kita ingat kitalah yang terrornya. Kan? Baik. Lalu bagaimana diri kita yang tidak ada daya ni, yang tidak ada kekuatan apa ni, mahu boleh kita percaya lebih daripada percaya pada Allah. Tak maaf tuan. Angin mula bertiup dari belakang. Saya kena tutup sikit. Bagaimana dia terbuka petang, cahaya jadi gelap, silau kat kamera. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka sudah pastilah, kan, yang paling benar untuk kita letak kepercayaan kita, keyakinan kita, yang paling benar untuk kita letak keyakinan kita, kepercayaan kita full, solid, ialah pada zat yang maha ada, yang maha wujud, Allah. Yang wajibul wujud, Allah wajibul wujud. Kita ni mungkin ada, mungkin tak ada. Jangan percaya kat diri kita sendiri. Kalau kita percaya kat diri kita sendiri, kan, kalau kita percaya kat diri kita sendiri, kita nak apa? Kita akan nak makan sampai mati, nak tidur sampai mati. Percaya kat diri kita, kan? Jikalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti kita akan berjaya. Bila kita ambil Allah sebagai keyakinan kita, kepercayaan kita, maka kita akan berjaya. Ya, sebab itulah. Kerana itu pasti kita nak faham sini bahawa apa pun yang berlaku pada kita daripada Allah. Apa yang berlaku pada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan kita sendiri yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Baik, bagaimana kita nak latih diri kita? Ini cara simple. Bagaimana nak latih diri kita? Untuk supaya kita bermula. Ini sebagai pemula. Orang yang baru nak bermula mengenal Allah ni. Baru nak mula mengenal Allah. Setelah dia tahu, dia dengar tadi apa yang saya kata tadi, kita nak kena yakin pada Allah sebagainya. Bermula nak mengenal Allah tadi macam mana? Maka kita akan menggunakan dalam apa sahaja kita lakukan pada hari ini, kita langsung ikatkan dengan Allah, hubungkan dengan Allah sebagai Tuhan yang menjadikan kita. Kita kena, contohnya kan, apabila kita nak makan, bila kita makan, mungkin sekejap lagi sarapan agaknya. Sebagian kita sarapan, sebagian kita mungkin puasa, tak apalah, yang puasalah, yang sarapanlah. Dan sebagian kita, mungkin kita akan makan. Makan apa? Roti canai ke, makan apa namanya, murtabak ke, makan mi ke, lontong ke. Maka bila kita makan, kita yakinlah, kita nak tanamkan keyakinan, bukan makanan yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Kita makan tu kenyang. Bila-bila tiba lepas makan kenyang. Kenyang pula.
Kita kena yakin bahawa yang bagi kenyang bukan makanan, Allah. Ini latihan. Kita minum, hilang haus. Yang hilangkan haus bukan air, Allah. Ini latihan. Ini simple. Kita kena yakin yang itu. Maknanya contohnya, bila kita buat sesuatu, kita nak yakin yang ini adalah daripada Allah. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, ada tak? Ada. Makan sampai nak termuntah, tapi masih tak rasa kenyang. Orang gastrik contohnya. Begitu juga contohnya, minum, tapi tak hilang-hilang haus dia. Ada. Kita minum hilang haus. Allah yang bagi hilang haus. Jadi kita makan, kita yakin bukan makanan yang mengenyangkan kita, tetapi Allah. Ini latihan ni, latihan untuk orang yang bermula baru nak mengenal Allah. Kemudian apabila kita bekerja, buat tugasan, buat projek, buat apa-apa saja, kita nak kena yakin bahawa Allah yang sempurnakan kerja kita. Yakin dalam hati kita. Ni kita nak kenal Allah ni, nak mula percaya pada Allah. Ni latihan. Saya sebut ni latihan ni. Kita nak buang kan pahaman-pahaman etis yang ada dalam diri kita. Dalam kita ada etis. Ada faham tak percaya Tuhan? Ada. Ada faham plural, banyak Tuhan, ada. Ada sampai kita sanggup buat apa saja untuk Tuhan tu. Bos kita, dia bercakap apa pun kita ikut je walaupun benda tu maksiat. Kita ikut je. Kenapa? Kita jadi dia sebagai, kita rasa dia memberi rezeki pada kita. Tuhan kita jadi bos kita. Tuhan kita jadi klien. Kan ada tak pernah dengar? Customer is always right. Customer is always right. Ini dia kata bila kita mengambil yang ini, maka kita akan dapat customer yang ramai. Customer is always right. Dalam satu sudut segi itu kan betul, tapi banyak tak betul daripada betul. Customer is always right. Yang always right Allah. Maka kita kena rasa. Kemudian apabila kita berdoa, maka yakinlah Allah akan beri. Dan bila dapat sesuatu yang kita doa itu, kan Allah yang bagi. Kita kena yakin tu. Ni yakin. Sebab kita boleh buat apa? Kita cuma boleh doa aje. Allah yang bagi kan. Ini latihan yang simple-simple. Jadi bila kita buat sesuatu, nak keluar rumah, pergi pejabat, selamat sampai kat pejabat. Kat rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca doa. Aku keluar dengan tawakal kepada Allah tadi. Tiba-tiba sampai dekat tempat kerja. Selamat. Kita baca alhamdulillah. Terima kasih Allah. Hati kita rasa kita tak accident. Tak accident. Tak delay, tak apa, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang selamatkan kita. Nak kena rasa, ni yakin. Ini ada latihan. Latihan untuk kita mula mengenali Allah, kan? Untuk meletakkan kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Tidak ada satu pun melainkan semua dengan izin Allah. Wa kulli syai', setiap sesuatu. Jadi sebab tu kita nak kena latih yang ini, sehingga jiwa kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena rasa macam itu. Maka kita latih diri kita menjadi biasa dengan perasaan bahawa kita yakin hanya Allah sahaja. Kita hanya yakin kepada Allah sahaja. Bukan kita yakin kepada yang lain. Kita nak yakin dengan apa? Bila kita tengok sesuatu, yang pertama af'al Allah. Ini perbuatan Allah. Ini sifat Allah. Ini daripada sifat Allah. Ini daripada nama-nama Allah yang maha mulia. Nama-nama Allah yang maha hebat. Kan? Jadi kita kena tengok. Dan akhirnya kita akan mengenal zat Allah. Kita akan kenal zat Allah. Macam mana nak kenal zat Allah? Bukan dengan akal. Nak kenal zat Allah bukan dengan akal. Nak kenal zat Allah bukan dengan anggota zahir. Nak kenal zat Allah dengan hati kita. Hati yang bersih. Basirah. Kita akan kenal zat Allah. Jadi sebab tu saya tak boleh cerita macam mana zat Allah, sebab kita tak bukan akal, tak boleh fikir. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Jadi akal tak boleh sampai. Akal tak boleh sampai. Kita fikir takkan sampai. Sebab laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. So kita tak boleh fikir. Akal tak sampai. Sebab tu kalau kita berfikir, kita kata nak kenal Allah kena berfikir, tak sampai.
Ini yang digambarkan oleh sains. Apa yang ada fizikal, maka itulah sains. Sebab tu sains, kita hari ni jadikan sains sebagai kepercayaan kita, sedangkan sains itu terbatas. Kan? Tak kira lah kita bidang apa, engineering, kejuruteraan, chemical, kan, biological, kan, medical, apa saja. Kan? Yang ada pada kita, yang kita kata hebat, ekonomi, kan, ekonomi and finance. Apa sahaja yang kita belajar, apa sahaja yang kita belajar di dunia ni, yang dapat gelaran doktor, yang dapat gelaran PhD, yang dapat gelaran master, pakar, dapat gelaran pakar, semua tu guna otak je. Ni yang ada sekarang. Semua guna otak. Maka apa maksud guna otak? Maksudnya takkan sampai pada Allah kecuali ada bersama dengan hati. Lain putus-putus Adakah lain putus-putus sebab saya ataupun sini full? Saya rasa mungkin ada orang komplain juga saya guna Unify ni. Baru guna ni. Jadi sebab itulah kita ingat ini, jangan bangga kalau kita seorang PhD. Sebab tu saya tak kisah. Saya tak kisah ada PhD tak ada PhD, sama saja. Sebab apa? Kalau kita belajar banyaknya pun, ilmu tu sekadar akal saja. Kemudian akal tu pula kan terbatas dengan bidang kita. Bidang kita tu itu ajalah kita pakar. Itu pun kita tera pangkat kita. Saya ni hebat-hebat sebagainya kan. Jadi saya sebut kat sini, sebenarnya nak kenal Allah kan, dia kalau guna akal sih tak sampai. Tak sampai. Bolehlah, tapi tak sampai. Budak-budak bolehlah sebagai permulaan. Jadi sebab tu kita kena yakin. Bila kita makan nak rasa kan. Yang kenyang tu Allah yang bagi kenyang, bukan makanan. Yang sedap tu Allah yang bagi sedap. Allah yang bagi sedap. Kan ada orang makan tapi tak sedap, lidah sakit. Kan ada orang tak sihat, makan tawar sahaja, kan? Kan ada. Jadi kita boleh rasa sedap tu sebab Allah bagi sedap. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah bagi. Kan? Ya Allah, alhamdulillah. Kita rasa sedap. Nampak tak? Ini kita nak percaya pada Allah, yakin pada Allah lebih. Ini bermulanya perjalanan tajdid iman. Tajdid iman bermula kat situ. Jadi hati kita bersihkan daripada dosa, kan? Hati kita hidupkan bersama zikrullah, bersama dengan amalan soleh. Kita hidupkan dengan amalan soleh. Hati kita hidupkan dengan tafakkur, dan kemudian kita yakin. Sebab tu mulai pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah, kita yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah. Dan siapakah yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nak masuk tajuk, tuan. Baru nak masuk tajuk. Tajuk tajdid zuhud. Baru nak masuk. Jadi sinilah kita lihat bagaimana bila kita faham hakikat iman, baru kita bincang pasal zuhud. Baru kita boleh bincang pasal zuhud. Baru boleh. Kalau tak boleh. Sebab tu saya bincang tajuk tu tadi. Yang ini sebenarnya tajuknya sebahagian besar saya dah ulas sebelum ni. Kuliah-kuliah lepas. Tuan-tuan refer balik, rujuk balik. Tapi ini saya cuba rangkumkan. Jadi kita nak kenal Allah disebut ma'rifat, kenal Allah. And ma'rifat yakiniyah. Kenal Allah dengan yakin. Kenal Allah dengan yakin. Jadi mulai daripada hari ini, tuan-tuan, latihan kita, ni assignment, inilah assignment tajdid iman. Salah satu kita kena buat. Kita tengok sesuatu pun hati kita yakin daripada Allah. Kita yakin kuasa Allah, yakin perbuatan Allah. Maka bila mula yakin yang itu, maka kita akan mula berfikir. Kalau Allah bagi kita tak elok pun, tentu ada hikmah. Maka kita boleh sabar. Kita boleh sabar. Sebab kita yakin daripada Allah. Kalau orang buat silap kat kita, kita marah tak? Mungkin kita marah. Tapi marah kita sekadar nak betulkan dia sebab kita yakin kesilapan tu pun dengan izin Allah. Ada orang buat silap kat kita kan? Orang buat salah kat kita. Kita marah tak? Kita marah dalam rangka nak betulkan dia sahaja. Kan? Bukan marah sebab nak pukul dia, bukan marah sebab nak hentam dia, potong gaji dia, buang kerja dia. Marah dia, kenapa kamu buat begini? Minta maaf Pak, saya terlupa. Terlupa? Macam mana terlupa? Ini perkara yang penting. Kan?
Kita pun marah dia kan. Marah bukan sebab kita marah kat dia. Kita tahu itu izin Allah. Tapi kita marah sebab kita nak betulkan dia, perbaiki dia, tingkatkan dia. Itu je kita marah. Jadi bukan dengan perasaan marah, meluap-luap, pukul dia, tumbuk dia. Kan? Marah dalam keadaan beriman. Beriman. Jadi barulah kita sampai kepada peringkat nak mengenal Allah. Sebab tu Nabi SAW marah juga. Sayyidina Umar bin Khattab bawa lembaran Taurah kan, datang. Marah tak? Marah. Kan? Tapi marah nak betulkan Sayyidina Umar. Tak boleh. Apa yang kamu bawa ni? Mewah pada muka Nabi SAW. Dan kalau ada Musa pada hari ini bersama kita, dia akan ikut aku, ikut Muhammad SAW. Dia akan ikut Quran, bukan pergi ke Taurat. Tak tengoklah Taurat. Jadi maknanya apa? Rasulullah marah. Tapi marah dalam rangka nak mendidik, nak mentarbiah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa tarbiah dia? Sumber yang asasi dalam tarbiah tak boleh dikompromi. Tak boleh kompromi. Mesti Quran, mesti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita hari ini melihat orang-orang dia ambil macam-macam. Mengambil macam-macam. Jadi bila kita mula mentajdidkan iman kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita kena tengoklah iman kita tu. Kita nak rasa ni latihan. Hari ini kena latih. Apa latihnya? Latihannya ialah kita tengok sesuatu, yakin kita pada Allah. Yakin kita pada kuasa Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Ini sifat Allah Al-Jalal, Allah yang maha berkuasa. Ini sifat Allah Al-Jamal, Allah yang maha indah. Yang Jalal ni contohnya yang kita tak suka berlaku kat atas kita. Kan aksiden ke, orang marah kita ke, orang pukul kita, benda yang kita tak suka. Itu Allah yang izin kan? Al-Jalal, Allah ni Al-Jabbar, Allah maha mengalahkan. Allah ni Al-Qahar, Allah ni maha perkasa. Allah ni Al-Qawi, Allah maha kuat. Jadi kita menerima apa yang digambarkan tadi, berlaku tadi dengan keadaan redha, sabar. Ini kita yakin daripada Allah. Bila kita yakin daripada Allah benda yang kita suka, jamal, ni sifat jamal Allah, indah, maka kita pun bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih yang ni. Bila kita latih yang ni, barulah kita boleh mendekati Allah, mengenal Allah, tajdid iman. Dan bila kita tajdid iman, kita akan masuk kepada tajdid yang ketiga, iaitu tajdid zuhud. Kita nak kena bangkit sifat zuhud kita. Saya bacakan hadis ini, kita ada beberapa minit lagi. Daripada Abu Abbas As-Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan sayang pada aku." Ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kan, tunjukkanlah pada aku satu amalan yang apabila aku buat, Allah sayang, manusia pun sayang." Maka baginda pun bersabda, "Izzat fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas." Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, hasan sahih daripada Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya. Kamu berzuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Yuhibbakallah, Allah akan sayang kau. Wazhad fima indan nas. Kamu zuhudlah terhadap apa yang manusia mahukan, yang ada pada manusia. Manusia nak apa? Tamak dengan dunia, tapak dengan harta, tamak dengan apa. Kamu berzuhudlah dengan apa yang ada pada manusia. Fima indan nas yuhibbakan nas, maka manusia akan sayang kepada kamu. Maka tajuk yang kita akan sambung insya-Allah pada esok hari ialah tajuk zuhud. Zuhud ni maknanya satu amalan yang akan mengundang kasih sayang. Kasih sayang. Jadi dia bukan sahaja satu amalan yang akan mendekatkan kita dengan Allah, tetapi juga akan menyebabkan kita bersama-sama dengan manusia lain, sehingga manusia lain pun akan mendekati kita bersama-sama. Ini izhad fid dunia. Itu kita zuhud kepada dunia. Jadi insya-Allah dia ada dia punya uraian dia ada keterangan dia, ada perkara-perkara yang perlu dibuat. InsyaAllah kita akan sambung esok, sebab saya ada satu appointment. Lagipun kita dah sejam dah ni, lebih kurang insyaAllah. Jadi apa yang saya sebutkan bagi mereka yang baru masuk ni, bagi mereka yang baru masuk, cuba tengok daripada awal tadi,
kita membincang benda perkara yang paling asas, paling basic. Kita nak kenal Allah. Segala-galanya bermula dengan kenal Allah. Dan kita nak kenal Allah, sejauh mana kita kenal Allah? Sejauh mana kita kenal Allah? Sejauh mana kita bersihkan hati kita. Sejauh mana kita bersihkan hati kita. Maknanya kalau hati kita bersih daripada dosa, daripada maksiat, daripada mungkar, sama ada dosa yang hati ataupun dosa yang fizikal, zahir, maka lagi cepat kita kenal Allah. Dan juga hati yang dihidupkan. Hati yang dihidupkan. Hidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan amal soleh. Dengan zikrullah, dengan kita solat, dengan kita baca Quran, dengan kita buat baik, maka hati kita hidup, makin hidup bercahaya. Dia akan ada cahaya. Jadi itu adalah mereka yang boleh kenal Allah. Dan kemudian macam mana cara nak cepat kenal Allah? Cara nak cepat kenal Allah, kita bincang tadi secara ringkasnya, iaitu kita nak kena bina satu fokus daripada melihat makhluk, kita melihat Allah. Bukan melihat dengan mata, melihat dengan hati. Melihat makhluk, kita melihat Allah. Nampak makhluk, nampak qada-qadar berlaku pada kita. Kita jangan tengok yang itu saja. Kita tengok siapa yang jadikan makhluk tu. Siapa yang bagi qada dan qadar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat, fokus kita kepada. Lebih cepat kita fokus kepada Allah, maka lebih cepat kita kenal Allah. Tapi syarat dia hati kena bersih dan hidup tadi. Hati bersih dan hidup. Jadi bila cepat kita kenal Allah, maka kita akan dapat keamanan. Kita akan dapat ketenangan. Kita akan bebas daripada ancaman-ancaman. Malahan yang lebih kuat lagi, hati kita akan menjadi hati yang kuat, yang Allah bagi kemenangan. Sampai syaitan pun takut. Syaitan pun takut, jin pun takut. Orang nak sihir kita pun tak jadi, tak dapat. Syaitan patah balik. Dia tengok kita pun dah lari dah. Orang yang dekat dengan Allah dah ada cahaya. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tapi kalau gitu macam mana Rasulullah SAW kena sihir? Tuan-tuan, hadis Rasulullah SAW kena sihir tu hadisnya adalah hadis ahad. Perawinya seorang. Tetapi nak sebut sini, sekiranya memang betul Rasulullah kena sihir, maka Rasulullah SAW kena sihir itu biiznillah, supaya kita dapat pelajaran. Supaya kita dapat pelajaran. Sebab Rasulullah SAW sepatutnya diprotek kan? Diprotek. Tapi Allah izin. Kenapa? Supaya kita dapat pelajaran. Macam mana sikap seorang yang diuji oleh Allah. Kalau ikut kita, takkanlah jin syaitan boleh kalahkan Nabi. Memang tak boleh kalah. Kan sihir nak masuk sihir tu jin mau masuk kan. Tapi Nabi diizinkan oleh Allah. Sekiranya berlaku dengan hadis tersebut, maka nak dapat bagi pelajaran pada kita, pengajaran pada umat macam mana berhadapan dengan suasana begitu. Sebab kita tak macam Nabi kan. Maka apabila kita nak latih tadi, maka kita tengoklah. Nak tengok yakin kita, al-yakin dalam hati kita. Ma'rifat yakiniyah, ma'rifat yakiniyah. Kenal Allah dengan yakin, maka kita makan. Makan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yakinlah makanan tu Allah bagi. Jangan yakin makanan tu kita punya. Jangan yakin makanan tu kita beli. Memang kita beli, memang kita punya, nama kita, tapi sebenarnya Allah yang bagi. Yakin. Bila kita makan, bila makan tu kenyang, yakinlah Allah yang mengenyangkan. Bukan kita, bukan makanan yang mengenyangkan, Allah mengenyangkan. Makan ubat, bila makan ubat sembuh, Allah yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Ini kita mula bergerak menuju kepada Allah. Kita percaya kepada Allah lebih daripada percaya kepada makhluk. Hatta diri kita sendiri, kita kena percaya kepada Allah lebih daripada percaya pada diri kita sendiri, apalagi makhluk lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cuba tengok balik apa yang saya telah uraikan panjang tadi. Mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan hidayah, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin, golongan yang Allah SWT berikan hidayah di akhir zaman. Dan insya-Allah Al-Mahdiyin ini adalah golongan yang akan Allah selamatkan. Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ni golongan yang kenal Allah dan kemudian kenal sistem yang Allah cipta untuk manusia, Al-Islam. Maka dia akan ambil Islam sepenuhnya, tinggal jahiliyah sepenuhnya. Dia akan tinggal semua. Kita hari ni masih lagi ambil sikit sana sikit sini, masih lagi kan. Maka kita tak yakin lagi ke Allah. Kita masih yakin dengan sistem manusia, masih lagi yakin dengan makhluk. Jadi mudah-mudahan bila kita mula proses perkara ini, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan bagi kita untuk bersama-sama dengan Taifah Mansurah, bersama-sama dengan Al-Mahdiyin. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluanglah untuk bersama-sama dengan Al-Mahdi ataupun imam yang akan menyatukan semua manusia. Kalau kita sempat hidup di zaman dia lah. Kalau kita masih hidup, kalau kita dah meninggal dunia, tak boleh buat apalah kan. Kalau kita hidup lagi,
Tiba-tiba dia keluar zaman kita, mudah-mudahan kita bersama dia lah. Bersama dengan Isa kan, Ibnu Maryam kan, alaihi salatu wassalam, Nabi Isa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nak jadi orang yang bersama dengan Taifah Mansurah ni, kena bersihkan iman dia, kena bersihkan hati dia. Jadi ini nombor satu. Kalau tidak, kita akan tertipu dengan Al-Masih Dajjal, tertipu dengan perancangan Dajjal yang memang cukup kuat. Insya-Allah jika ada kesempatan kita akan sambung. Kalau ada kesempatan malam ni, mungkin saya akan buat satu sesi malam ni. Cuba tengok iklan yang kita sebab saya ada beberapa perkara saya nak sampaikan insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tolong forwardkan mudah-mudahan orang lain dapat barakah insya-Allah.